Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kepada rakan-rakan yang berkesempatan ya, yang terima notification dan berkesempatan untuk bersama-sama dalam video ini, saya ucapkan terima kasih, selamat datang ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi buat kesekian kalinya kita dapat apa orang cakap bersama-sama ya, dapat bersama-sama dan kita meneruskan lagi satu lagi hari dalam bulan Januari. Hari ini 16 hari bulan, bermakna Januari ini saja kita dah habis separuh 15 hari kita dah lalui dalam bulan Januari ni dalam situasi yang pelbagai. Jadi kepada rakan-rakan yang berada di negeri-negeri yang diisytiharkan sebagai PKP, kita teruskan orang kata rancangan yang sedia ada, yang kita dah review, yang kita nak adjust, yang kita buat ubah sana ubah sini, kita teruskan insya-Allah orang kata untuk berbaki beberapa hari lagi ni, banyak juga lagi lah untuk tempoh PKP kepada rakan-rakan dalam negeri yang terlibat dan juga kepada rakan-rakan di negeri-negeri yang baru saja pulih baru saja surut situasi banjir. Kita juga orang kata doakan supaya situasi mereka dipermudahkan urusannya untuk recover balik Jadi dia akan ambil masa yang orang kata masa tambahan lagi ada lagi satu situasi yang terpaksa dihadapi selain daripada PKP, sama ada PKPB atau PKPD. Jadi untuk itu hari ini sebenarnya saya bawa satu topik bahagian pengurusan kewangan. Ini adalah juga input daripada tuan dan puan yang ada menghubungi saya, yang ada bertanya soalan, dan juga ada beberapa soalan yang sama maksudnya dalam tempoh sebulan ni, dalam tempoh 15 hari dalam bulan Januari ni, ada banyak soalan yang sama dikemukakan oleh rakan-rakan usahawan, sama ada yang direct dekat email ataupun yang masuk kat messenger ataupun tuan dan puan yang hadir dalam sesi-sesi kelas online yang saya kendalikan. Jadi tuan dan puan ada beberapa soalan yang sama. Jadi antara soalan yang sama ialah, puan, saya dah lama berbisnes tapi tahun 2021 ni Januari saya baru nak mulakan pengurusan kewangan dengan lebih teliti. Maksudnya nak build that disiplin nak build that culture of having a financial management system in place. Jadi bagi saya tak terlewat tuan dan puan, kita boleh terus mulakan, sama ada kita kata orang kata dah terlambat ke apa, tidak, kerana perubahan ataupun penambahbaikan itu kita sentiasa buat dan dia tak ada satu istilah yang sudah terlambat. Apa yang berlaku yang lepas tu lepas, mungkin kita ada kerugian yang kita terpaksa tanggung, tetapi kita terus ke hadapan. Jadi bila kita ke hadapan tu sebenarnya bukanlah kita rancang berdasarkan keadaan semasa, tetapi kita rancang juga kita mengambil faktor apa yang kita fokus untuk tempoh mungkin 2-3 tahun akan datang. Jadi katalah kita punya rancangan tahun 2021, 22, 23 itu, dalam tempoh 3 tahun ini kita melihat, kita fokus kepada apa yang kita dah visualize bakal berlaku pada 2023 berdasarkan keadaan semasa. Jadi itu keadaannya. Jadi tuan dan puan, kepada rakan-rakan yang berkesempatan pagi ini, hari ini hari Sabtu, jadi ada rakan-rakan yang hari ini merupakan hari Minggu bagi sebahagian daripada rakan-rakan kita, tetapi bagi rakan-rakan yang majoriti di negeri Selangor ni, hari Sabtu ini sebenarnya masih lagi hari kita ada banyak aktiviti, orang kata, walaupun kita kata dalam tempoh PKP masih banyak lagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan pengurusan perniagaan yang kita perlu jalankan. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi kita jangan lupa kita sentiasa masukkan panjatkan doa, bukan sahaja untuk kita dan keluarga kita, tapi keseluruhan rakan-rakan kita, tak kira di mana mereka berada, mungkin dalam komuniti kita, mungkin dalam negeri kita, mungkin dalam negara kita, tapi khususnya kepada mereka yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, memang kita adalah masukkan dalam doa kita. Jadi doakanlah sekali untuk semua orang. Baik, jadi hari ini situasinya kita sebut sebagai kita dah lama menjalankan bisnes. Katalah kita dah jalankan bisnes 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tetapi baru tahun ini 2021 Januari ini kita dah letakkan satu azam yang kukuh, maksudnya kita dah nak buat ni. Kita dah buat dah rekod-rekod kewangan kita dah mula. Jadi macam mana kita nak teruskan tu, macam mana?
Nak teruskan tu macam mana? Itu sebenarnya perbincangan yang kita nak bawa hari ni. Jadi tuan dan puan, katalah kita mengambil senario, katalah tuan dan puan dah lama berbisnes. Tu maksudnya dah berbisnes lebih daripada 3 tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Jadi macam mana? Kita baru nak mula ni, macam mana? Okey, dia ada beberapa situasi tetapi tuan dan puan memang disarankan supaya buat juga akaun yang laporan keuangan, sediakan juga laporan keuangan untuk 3 tahun lepas. Maksudnya tahun 2020, 2019, 2018 sediakan 3 tahun. Terutama ini banyak berlaku kepada pemilik bisnes enterprise. Jadi yang pertama, option yang pertama ni sebenarnya untuk tuan dan puan sediakan juga laporan keuangan 2020, 2019 dan 2018 sekurang-kurangnya 3 tahun ini. Mintalah bantuan kepada mana-mana akaunten di luar sana, sediakan semua dokumen dan risit-risit. Kena ada bank statement, kena ada risit, dan juga kena ada invoice yang berkaitan dengan transaksi bisnes. Kalau tak ada, kumpulkan sahaja mana yang ada dulu. Kumpulkan. Katalah puan 2018 semua dah tak ada, 2019 ada sikit, 2020 ada semua. Kumpulkan saja semua. Kalau 2018 dan 2019 tu tuan dan puan ada kesukaran, 2020 ni kumpul semua, sebaiknya susun dan serahkan kepada akaunten. Kalau tak susun, kalau berterabur, boleh serahkan kepada orang kata bookkeepers ataupun akaunten untuk sediakan laporan kewangan, tetapi charge-nya akan jadi mahal sikit lah. Akan jadi lebih mahal kerana masa yang diambil tu akan lebih panjang. Jadi pengurusan risit-risit documentation ini tuan dan puan, dia tedious, orang kata leceh, tetapi dia mesti dibuat. Itu adalah perkara yang kita sebut sebagai source of document dalam pengurusan perniagaan kita. Jadi source of document ni dia ada yang untuk bahagian kewangan, untuk bahagian HR, untuk bahagian operasi. Kita semua ada dokumen-dokumen yang perlu kita susun, yang kita perlu atur, yang kita perlu simpan untuk rujukan dari masa ke semasa. Jadi ini adalah satu perkara yang normal, walaupun leceh, walaupun susah tuan dan puan, kita kena paksa, kita kena paksa. Kalau tuan dan puan enterprise tu masih solo, maksudnya paksa diri sendiri buat. Kalau tuan dan puan ada staff, ada pembantu, ada kerani ke, tuan dan puan mesti dapatkan staff ini, kerjasama daripada staff ini, mesti pastikan semua tu dikumpulkan. Jadi sekurang-kurangnya disusun ikut bulan. Kalau tak dapat susun ikut kategori, ikut bulan Januari sampai Disember 2020. Sediakan dulu. Kemudian serahkan kepada accountant untuk sediakan satu. Alright? Okey. Kemudian yang kedua tuan dan puan, masuk ke dalam store ataupun di pusat perniagaan tuan dan puan tu, buat stock take. Maksudnya senaraikan semua barang-barang ataupun stok yang tuan dan puan ada. Maksudnya kita buat seolah-olah kita closing Disember, tapi hari ni dah 16 hari bulan Januari kan. Jadi letaklah tarikh bila tuan dan puan buat stock take tu. Masuk ke dalam tempat di mana tuan dan puan simpan inventory. Barang-barang semua. Apa yang terlibat dalam perniagaan tuan dan puan, buat stock take. Buat stock take. Maksudnya barang apa, berapa jumlahnya. Itu antara langkah yang pertama. Kalau bagus tuan dan puan akan dapat simpan semua dokumen yang berkaitan dengan belian stok-stok yang tuan dan puan ada tu. Kalau tuan dan puan ada stok berbentuk barang-barang kering, dia akan ada kat situ. Kalau stok tu, kalau barang-barang yang mudah rosak tu, biasanya dia akan habis tuan dan puan akan lupuskan. Tetapi yang barang-barang kering tu, stok-stok tu tadi, buat satu stock take. Ketiga, buat asset tagging. Pergi ke premis bisnes tuan dan puan. Kalau tuan dan puan katalah buat bisnes tu di rumah sekalipun, lihat ruang di mana tuan dan puan buat kerja untuk bisnes tu tadi. Lihat apakah aset-aset yang ada yang tuan dan puan dah beli, yang tuan dan puan gunakan untuk bisnes tuan dan puan tu tadi. Jadi sebaiknya untuk stock take dan juga asset tagging ni tadi, asset list, buatkan list of asset dan juga list of inventory tadi, buatkan. Dan sebaiknya kalau yang asset tu tadi, tuan dan puan boleh tuliskan bila tarikh tuan dan puan beli. Kalau tak ingat tarikh, sekurang-kurangnya tahun. Katalah beli 3 tahun lepas. Kalau 3 tahun lepas, maksudnya dalam sekitar 2017-2018. So letak tarikh bila tuan dan puan beli barang-barang tu. Jadi itu 3 perkara. Jadi yang pertama tadi saya sebut, sekurang-kurangnya kumpulkan semua dokumen 3 tahun ke belakang. Jadi 2017, 2018, 2019, 2020. Kalau 2017 tak ada, sekurang-kurangnya 2018, 18, 19, 20. Sediakan semua tu, hantar kepada accountant untuk buatkan laporan keuangan ataupun buat management account saja dulu. Ini terutama yang untuk enterprise. Kalau untuk enterprise biasanya tuan dan puan jarang tak buat recording ni. Tapi kalau Sdn Bhd dia dah
wajib buat. So insyaAllah tak ada isu. Ini kepada pemilik bisnes yang berbentuk enterprise. Ini pertama kali tahun 2021 nak susun betul-betul pengurusan keuangan kita kan. Jadi yang lepas tu kita tak boleh tinggalkan macam tu saja. Kerana rekod kita tu akan ada. Profil kita tu akan ada. Jadi kita tak boleh tinggalkan macam tu aja. Kita kata okay, let bygone be bygone. Lupakanlah yang lama-lama dulu. Sistem keuangan Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, sistem keuangan yang track kita punya pergerakan duit ni tadi, they won't forget our past. Kalau kita ada hutang, dia akan ada rekod. Kalau kita ada culas membayar apa-apa, dia ada rekod dekat si Kris lah, dekat si Tos lah, ada rekod-rekod tu. Jadi kita perlu kerjakan. Kita tak boleh kata let bygone be bygone, tak boleh dalam konteks pengurusan keuangan, tak boleh. Kita kena uruskan juga. Kita kena uruskan juga. Jadi yang pertama sekali, kumpulkan semua dokumen-dokumen berkaitan kewangan, terutamanya receipt, payment voucher, invoice, ataupun buku-buku ledger, ataupun buku-buku petty cash, ataupun yang kat dalam komputer, rekod-rekod tu semua kumpulkan. Kemudian serahkan kepada accountant untuk sediakan management account. Katalah tuan tak dapat nak buat terus kepada 3 tahun, buat dulu sekurang-kurangnya tahun lepas 2020. Buat dulu untuk tujuan merekod tu tadi dan untuk tujuan submission lanjut. Kemudian kalau kena apa-apa, buatlah rayuan macam mana nak buat. Kadang-kadang dalam keadaan sekarang tuan dan puan mungkin lari bajet tu tadi bila nak gunakan duit tu untuk bayar accountant buat account yang lepas. Tuan dan puan, kita tak boleh nak minta diskaun kerana itu adalah satu proses kerja yang mereka kena lakukan. Jadi kita kena bayar accountant tu, kena bayar bookkeepers tu ikut rate dan standard kerja mereka. Kita nak minta diskaun itu tak patut. Apa yang kita boleh buat, mudahkan kerja mereka. Maksudnya susunkan risik-risik tu elok-elok. Kalau bagus, ikut bulan dan ikut kategori perbelanjaan. Itu lagi bagus. Kategori perbelanjaan, maksudnya risik-risik yang berkaitan dengan cost of sale, letak satu bahagian. Risik-risik yang berkaitan dengan expenses, perbelanjaan, fixed cost kita tu, letak satu bahagian. Dia akan memudahkan kerja accountant. Kita nak minta diskaun susah sikit. Tetapi bila kerja accountant tu mudah, ada banyak budi bicara yang mereka biasanya mereka akan bagi extra service. Yuran masih lagi sama. Itu yang pertama yang tuan dan puan kena sediakan juga. Sekiranya tak dapat 3 tahun lepas, buatlah 2019, 2020 dulu. Buat dulu yang itu. Kemudian, kedua, buat stock take. Pergi dekat tempat yang mana tuan simpan inventory, simpan stok kalau ada kena kira balik semua. Buat list produk apa, jenis apa, berapa nilai dia. Maksudnya berapa bilangan dia. Berapa unit yang ada tu. Buat stock take buat list tu. Yang ketiga, baru buat list aset ataupun kita panggil asset tagging buat satu list aset-aset yang kita ada dalam pada masa kita mengusahakan perniagaan tu. Kalau boleh kolom sebelah tu letak tahun bila tuan dan puan beli. Aset-aset tu tadilah. Kalau kita ada office, kan, mesti ada perjanjian sewa. Ada amount deposit dia tu. Kemudian mungkin kita ada sewa, contohlah ada sewa mesin kowe, ataupun kita ada beli mesin kowe untuk office kita ke. Itu semua senaraikan. Kita ada printer, kita ada laptop, kita ada meja, kerusi, semua aset yang ada dalam business premise kita tu. Kalau kita buat business kat rumah pun, kita tengoklah ruang kat rumah kita tu, apa aset-aset yang ada. Dan kemudian senaraikan dan bilangan dia. Kalau macam aircon ada 5, letak 5. Kalau kerusi meja, kalau katalah meja ada berapa. Kemudian kerusi lah kata ada berapa. Jadi senaraikan tu semua. Jadi ada 3 perkara tuan dan puan untuk kita teruskan. Jadi walaupun kita buat akaun tu sendiri, katalah kita buat sendiri, Okey, walaupun kita buat sendiri, dapatkan hubungan ataupun engage dengan seorang accountant untuk buat semakkan kepada laporan kewangan yang tuan dan puan sediakan. Kalau PLT, kita wajib kena lantik satu accountant untuk sahkan saja, bukan untuk audit. Untuk review dan pastikan laporan kita tu betul. Itu untuk PLT. Tapi kalau untuk enterprise, dia tak ada peraturan tu. Tetapi kalau kita nak buat ikut amalan lazim yang baik, engage juga dengan satu accountant supaya dia sediakan management account yang betul dan dia terus semak. Walaupun kita buat sendiri, dia akan terus buat semakkan sama ada laporan kita tu orang kata betul dari segi perakauntannnya. Laporan kewangan kita tu mesti betul dari segi perakauntannya. Sama ada betul atau tidak sesuai dengan model bisnes kita itu, kita kena semak jugalah, bincang dengan accountant tu tadi. Jadi 2021 tuan dan puan memang merupakan satu tahun yang tak nak tuan dan puan mesti buat perubahan. Kena buat juga urusan kewangan dengan baik. Dia akan ada implikasi jangka masa panjang dari segi growth, dari segi pengurusan dan strategi keuangan, termasuklah pengurusan orang kata cukai dan seumpamanya.
Itu adalah result, itu adalah hasil ataupun kesan result daripada cara kita mengurus kewangan syarikat. Yang penting sebenarnya yang pertama tadi, bagaimana kita nak mengurus growth business kita itu. Apakah growth business kita itu akan menjadi sesuatu yang lain, berdasarkan kepada pengurusan kewangan serta kebolehan untuk kita fokus, untuk kita fokus ke hadapan bagaimana performance financial yang bakal kita lalui untuk tempoh sekurang-kurangnya tahun 2021, 2022, 2023. Kalau 2023 tu terlalu jauh, sekurang-kurangnya 12 bulan 2021, kita dapat buat persediaan dari segi pengurusan keuangan. Tanpa ada pengurusan kewangan, tuan dan puan, kalau kita ada hire staff paling top dalam dunia sekalipun, staff tu yang paling canggih, yang paling bagus sekalipun, kalau pengurusan kewangan kita tak dapat dijalankan dengan betul, kita tak dapat nak menguruskan syarikat kita dengan baik, terutama kalau kita nak tengok dia punya growth. Growth ni ada macam-macam tuan dan puan. Kita boleh tengok daripada segi growth kita punya equity, kita boleh tengok daripada growth kita punya apa orang kata laporan PNL kita, dan kita pun boleh tengok growth daripada laporan cash flow tu. Jadi ikut macam mana, apa rancangan kita, apa strategi yang kita susun untuk perniagaan kita tu tadi. Jadi tuan dan puan, kalau kita sebut berniaga ni seronok. Dia ada keseronokannya. Berniaga ni ada keseronokannya, sama macam apabila kawan-kawan kita kata dia bekerja di jawatan kerajaan, bekerja dekat swasta, bekerja dekat industri pendidikan, bekerja dekat higher learning institution. Setiap benda yang kita buat ada keseronokannya. Jadi usahawan ni pun ada keseronokannya. Pada masa yang sama, kita juga ada risiko-risiko, ada cabaran-cabaran yang menanti di hadapan kita. Jadi salah satu perkara yang kita perlu kontrol ataupun kita kata perlu ada kawalan adalah ke atas pengurusan kewangan. Katalah kalau kita bukan usahawan sekalipun, tuan dan puan, kita punya personal finance tu, kita punya profil kewangan peribadi itu pun kita kena urus, kita kena jaga juga. Dia bukan hanya untuk bisnes sebenarnya. Kalau macam kita kata kita bekerja manager je kan, ataupun kita kata kita kerja di syarikat orang sebagai CEO sekalipun, kita masih perlu mengurus kewangan peribadi kita. Jadi apabila kita buat bisnes, pengurusan kewangan kita tu konteksnya lebih besar, iaitu mengurus kewangan syarikat. Maksudnya cabaran tu lebih. Kalau pengurusan individu peribadi dah satu, ada cabaran sendiri. Sekarang ni tambah lagi nak mengurus kewangan syarikat, mengurus kewangan perniagaan. Jadi itu antara perkara orang kata satu perkara yang memang kita kena expect. Kita memang dah tahu benda tu akan berlaku. Jadi kita tak boleh dah, zaman sekarang tuan dan puan, ini dah masuk tahun 2021, kita tak boleh kata buat bisnes ni sebenarnya susah. Betul lah tu, kerana tak ada perkara yang senang pun. Buat bisnes susah, nak kerja pun susah, nak belajar pun susah, kan? Sebenarnya dalam keadaan yang realitinya, tak ada perkara yang mudah. Semuanya adalah perkara-perkara yang susah, yang ada cabaran-cabaran. Tetapi itulah yang menjadikan hidup kita, yang menjadikan kehidupan kita ni kita sebut sebagai alive, seronok. Ada satu yang kita kata, we are looking forward for more challenges. We are looking forward for next day. Kita teruja untuk menghadapi esok hari. Pagi kita dah teruja macam mana hari ni, tengah hari petang kita dah teruja. Kalau hari ni kita dah teruja esok. Kalau minggu ni kita dah teruja nak melalui minggu hadapan. Jadi cabaran-cabaran inilah yang menjadikan kita kata we have the excitement to move forward. Jadi memang ada cabaran. Jadi kita tak boleh buat macam seolah-olah macam tak tahu pula. Seolah-olah bila kita buat bisnes ni, tak sangka lah kena ada cukai, tak sangka. There's no such thing. There's always things that we must know, and we must take action when we do and we decide to do certain things. Kalau kita dah buat keputusan nak bekerja, kita mesti tahu ada risikonya, kena patuh peraturan, kena ikut cakap bos. Itu adalah antara perkara yang kita kata the expected outcomes from our decision. Jadi kalau kita kata contoh, kita buat keputusan untuk kahwin, jadi kita kena tahu ada responsibility kepada suami, ada responsibility kepada pasangan isteri, ada responsibility nanti kepada keluarga kalau ada anak-anak. Jadi semua tu sebenarnya adalah satu perkara yang memang ada kat situ. Cuma yang menjadi orang kata excitement tu, kita tak tahu macam mana benda tu bakal berlaku. Jadi kita kena lalui dia. Jadi kita kena ada satu persediaan untuk melaluinya dengan orang kata dengan keadaan yang kita kadang-kadang kita tak boleh nak fokus macam mana perkara-perkara tu berlaku, tetapi kita perlu ada persediaan. Jadi tuan dan puan, kalau tahun 2021 ni, Januari ni, tuan dan puan betul-betul dah ambil tindakan untuk memastikan pengurusan kewangan, management account untuk bisnes kita dikeluarkan tiap
tiap-tiap bulan mulakan sekarang. Yang pertama mesti sediakan sekurang-kurangnya kumpulkan semua rekod-rekod pengurusan rekod-rekod untuk 3 tahun ke belakang kalau yang tak pernah, ini first time Jadi sekurang-kurangnya 2020, 2019, 2018. Kumpulkan semua resit PV, apa lagi? Resit, payment voucher, bank statement, invoice, semua kumpulkan. Yang mana ada dulu. Kalau 2019 ada sikit, kumpulkan yang mana ada. 2020 insya-Allah ada semua sekali Januari sampai Disember. Kumpulkan semua, pastikan susun, kemudian hantar kepada accountant, bayarlah khidmat tu untuk sediakan management account, laporan account untuk setahun untuk bisnes kita tu. Kemudian tuan-tuan puan, pastikan kita buat stock take. Maksudnya pergi dekat store, pergi dekat storage kita ke inventory kat mana kita simpan barang-barang untuk bisnes tadi tu, buat senarai. Apa nama barang tu? Berapa bilangan yang ada? Kalau tuan-tuan puan ingat bila beli barang tu, letaklah yang dalam inventory untuk stok tuan-tuan puan. Yang ketiga, buat senarai aset, list tagging, asset tagging tadi, buat senarai. Aset apa yang ada yang tuan-tuan puan simpan untuk perniagaan tuan-tuan puan tu tadi. Ada laptop ke, ada desktop ke, ada meja ke, ada kerusi ke, ada beli mesin photostat ke, ada printer ke, ada kipas ke, aircon, semua isi. Beli mesin kowe ke, kuku ke, apa semua senaraikan, letakkan bilangan dia. Maksudnya kalau kipas ada berapa, apa, semua tu letaklah senarai tu. Kalau tuan-tuan puan ingat bila tuan-tuan puan beli tu, terus letakkan satu kolom bila, tahun bila tuan-tuan puan beli tu. Mungkin tahun 2015, 17, 18, 19, mungkin baru beli tahun 2020, senaraikan. So ada 3 perkara yang tuan-tuan puan, jadi kita boleh move forward. Kita kumpulkan tu semua dan kita duduk, kita cakap dengan accountant bahawa kita nak sediakan satu rekod tu tadi. Jadi nanti tuan-tuan puan akan dapat 3 laporan keuangan, tetapi untuk yang lepas, untuk yang tahun sebelum tu mungkin tuan-tuan puan akan tengok 2 sahaja, iaitu P&L dan balance sheet. Tetapi untuk Januari tuan-tuan puan kena tengok 3-3 sekali cash flow tu memang tuan-tuan puan kena control, tak payah tunggu accountant, control internal. Buat laporan cash flow tu. Laporan cash flow bukan bank statement jangan tengok dekat bank. Jangan tengok kat bank statement. Kena buat satu report cash flow, duit keluar masuk. Buatlah laporan tu sendiri pun tak apa, buat dulu sendiri, tak boleh tunggu accountant untuk laporan cash flow. Tetapi pada masa yang sama, pastikan kita dah bersedia dengan semua rekod-rekod documentation, receipt, invoice, payment voucher, bank statement, semua kita kena siapkan, kita kena sediakan supaya kita boleh ada P&L, income statement kita dan juga balance sheet statement kita disediakan untuk Januari. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan, kita kena buat dan kita memang kena buat lah. Kalau tak ada duit, kena cari duit tu. Dia macam tu. Kena buat. Kalau kita kata nak upah accountant, tak ada duit. kita orang bisnes, jadi kita kena cari duit tu. Bila dah ada duit tu, allocate. Allocate tu maksudnya memang letakkan satu amount tu untuk bayar khidmat tu tadi. Kalau kita kata nak ambil staff mahal sangat kan, jadi kita outsource. Jadi sediakan satu amount. Kita dah buat sale tu kan, tuan-tuan puan buat sale and marketing banyak kan, aktiviti marketing banyak kan, jadi kena ada closing sales kan. Jadi daripada situ mesti ada orang kata aliran tunai masuk, dan duit tu kena allocate untuk proses penyediaan laporan keuangan bisnes kita tu tadi. Jadi sekurang-kurangnya Januari ni kita buat juga. Jadi tuan-tuan puan akan build that culture Januari, Februari, March, insya-Allah. Lepas daripada tu dia akan jadi satu budaya yang tetap ada dalam syarikat tuan-tuan puan, iaitu mengurus kewangan dengan cara yang lazim, amalan lazim yang baik dalam bisnes tuan-tuan puan. Jadi mulakan Januari ni, kita mulakan. Jadi setiap bulan kita akan tengok ada 3 laporan kewangan, iaitu cash flow report tadi, cash flow statement tadi, lepas tu kita ada income statement dan kita ada balance sheet statement tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan, yang penting tuan-tuan puan memang nak buat dan buat. Dia tak boleh nak buat tapi tak buat, tak boleh. Dia kena memang nak buat dan buat. Tak ada duit, kita cari. Tuan-tuan puan, sikit tak banyak kita cari, insya-Allah. Orang kata kita boleh bincang. Kalau setakat mungkin kita ada masalah mungkin bajet kita kecil ke macam mana, bincang dahulu macam mana servis daripada accountant tu kita boleh dapat dengan keadaan kita yang terhad sumber tu tadi. Jadi mungkin ada banyak kerja yang kita kena buat sendiri. Kita kena buat sendiri. Contoh susun receipt, susun file, kita buat sendiri. Jadi bila kita serah dekat accountant, dia hanya review sahaja. Kalau review tu yuran perkhidmatan tu mungkin lebih rendah.
Jadi maksudnya ada perkara-perkara kita kena negotiate dengan accountant. Kalau kita kata bajet kita kecil, kita banyak benda kita kena buat sendiri. Mungkin key in tu kita kena buat sendiri. Mungkin accountant bagi kita template kita yang kena isi kita kena buat sendiri. Tetapi servis untuk dia review dan tengok betul-betul account kita tu mengikut orang kata standard susunan perakaunan yang betul untuk dia review. Jadi mungkin itu yuran yang kita kena bayar. Jadi perkara-perkara ni tuan dan puan melibatkan kebolehan kita untuk negotiate. Kerana bila kita outsource, accountant itu akan beri sebut harga yang penuh macam dia buat semua benda. Tapi kalau tuan dan puan bagi tahu, saya memang ada kesukaran, jadi saya punya kapasiti untuk membayar macam ni, banyak ni sahaja, jadi selebihnya boleh tak saya buat sendiri. Saya buat dan saya hantar kepada tuan. Jadi dia kena ada satu negotiation skill yang tuan dan puan kena bawa apabila berjumpa dengan profesional seperti accountant atau bookkeepers. Bookkeepers ni adalah individu yang menguruskan rekod-rekod, tapi pada masa yang sama mereka ada pengetahuan akaun. Tetapi mereka bukanlah accountant yang bertauliah untuk mengesahkan laporan kewangan tuan tu. Jadi tuan kena semaklah macam mana arrangement yang tuan dan puan buat tu tadi. Yang ini semua kena buat. Learn by experience, learn by doing. Kalau cakap aja tak boleh. Masuk kelas, masuk sesi, masuk kelas online sana, online sini, tapi tak buat-buat, dia tak jadi. Pergi kelas akaun sana, pergi kelas akaun sini, belajar dengan orang sana, belajar dengan orang sini. Selagi kita tak buat, dia tak akan jadi. Jadi itu tuan dan puan hari ini kita mesti bertekad nak buat dan buat. Salah tak apa, kena buat. Kalau tak buat, kita tak tahu betul ke salah. Jadi kalau buat, salah tak apa, betulkan. Kalau kita dah buat, salah tak apa, betulkan. Itu kita punya mindset. Yang tak ada, kita adakan. Salah, kita betulkan. Dah betul, kita perkukuhkan. Itu dia punya konsep. Senang saja. Macam saya pendekatan senang. Tak ada, adakan. Tak tahu, faham. Tak tahu, tahukan. Dapatkan kefahaman. Tak ada, sediakan. Dah ada, betulkan. Dah betul, perkukuhkan. Jadi kalau dah kukuh tu, kita akan ada perkara lain yang tak ada dan kita akan adakan. Dia adalah satu cycle, satu putaran yang akan sentiasa berlaku yang menyebabkan kita moving forward. Secara tak sedar. Kadang-kadang kita tak perasan. Rupa-rupanya kita dah move forward. Sebab kita sibuk buat. Plan, buat, monitor. Plan balik yang baru, buat, monitor. Dia cycle yang membolehkan kita move forward. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya tamatkan, saya akhiri perbincangan pagi ini. Dan hari ini sebenarnya saya membawa satu lagi take away untuk tuan dan puan dengan buat. Yang tak ada, kita adakan. Yang dah ada, kita betulkan. Yang dah betul, kita perkukuhkan, kita optimumkan. Tuan dan puan, jadi tak kisah. Bisnes kita kecil ke, bisnes kita besar ke, enterprise ke, PLT ke, Sdn Bhd ke, ini adalah cycle yang perlu ada supaya kita move forward. Jadi untuk itu tuan dan puan, tidak kira apa situasi kita, tidak kira apa cabaran-cabaran yang menanti kita di hadapan, ini adalah kita punya pledge, kita punya janji kepada diri kita, pledge kepada diri kita untuk kita buat dan kita move forward. Kita buat, move forward. Alright. Okay, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sekiranya tuan dan puan menonton video ini di platform lain termasuk channel YouTube, saya juga ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang.